Pendakwa raya dan pengawal mahkamah berdiri. Tuan Hakim masuk dengan iringan muzik, lalu mengambil tempat. Ya, tuan-tuan sekalian, boleh duduk. Semua hadir. Sudah, Tuan. Sekarang kita mulakan pembicaraan. Tertuduh satu diminta masuk. Tertuduh satu masuk diiringi muzik, mengambil tempat di kandang orang salah dan mengangkat sumpah. Siapa nama kamu? Tak boleh pet, Tuan. Baik, pendakwa raya, mulakan pembicaraan. Pendakwa raya bangun lalu membacakan pertuduhan. Ya, Tuan Hakim, bahawa budak Malaysia pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua, Mek binti Jali, 99 tahun, di Taman Gagak Putih. Ya, bulat belepek, apakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan atas kamu? Faham, Tuan? Adakah kamu mengaku bersalah? Tidak mengaku salah, Tuan. Baiklah, kes kamu akan dibicarakan. Adakah kamu memakai pembuang? Saya orang miskin, Tuan. Saya tak ada duit nak bayar pembuang. Oh, itu tak jadi masalah. Kita ada pengawal mencuat. Dia sedia berkhidmat untuk orang miskin macam kamu. Ya, pegawai, sila panggil pegawai bela masuk ke dalam mahkamah. Program bela diminta masuk ke ruang perbicaraan sekarang juga. Peguam bela masuk dengan agak lambat. Ya, Tuan Hakim. Kenapa lambat? Dengan tengok mesti, Tuan. Tak habis-habis dengan Gusti. Apa yang menang? Memang lagi, Tuan. Cis. Pegawai bela ada lagi satu kes. Sedia berkhidmat, Tuan, untuk bangsa dan negara. Ya, pegawai bela, ini pelanggan kamu. Bulat belepek telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua secara tidak sengaja pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi di Taman Gagak Putih. Saya beri tempoh seminit untuk berunding dengan pelanggan kamu. Peguam bela dan tertuduh satu berunding dengan aksi tergesa-gesa keguruan. Masa sudah cukup? Baik, kita sambung pembicaraan. Pendakwa raya bangun untuk memulakan tugasnya. Budak BLFF, adakah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ya, benar, Tuan. Dan pada waktu yang tersebut itu, kamu telah makan sedikit pisang dan membuang kulitnya? Ya, benar sekali, Tuan. Dan dalam waktu yang tersebut itu, seorang nenek yang sedang menjogging telah terpijak kulit pisang yang kamu buang lalu tergelincir dan jatuh. Kejadian itu menyebabkan pinggangnya patah dan dia mati dalam perjalanan ke hospital. Adakah kamu mengaku bahawa kenyataan itu benar? Kenyataan itu tidak benar, Tuan. Saya ulang, adakah kamu makan pisang pada waktu tersebut? Benar, Tuan. Dan kulit pisang itu kamu yang buang, bukan? Benar, Tuan. Dan nenek itu mati akibat terpijak kulit pisang yang kamu buang, bukan? Tidak benar, Tuan. Awak tidak mahu mengaku? Tidak mengaku, Tuan. Benar-benar tidak mahu mengaku? Saya tidak mahu mengaku, Tuan. Saya tidak bersalah. Awak mesti mengaku. Bukti dan fakta sudah cukup untuk mensabitkan kesalahan awak. Peguam bela bangun membantah. Tuan Hakim, saya membantah tindakan pendakwa raya. Pendakwa raya nampaknya cuba menekan anak buah saya. Ya, pendakwa raya, saya fikir soalan awak sudah selesai. Awak boleh duduk. Sekarang giliran peguam bela untuk mengemukakan soalan. Dipersilakan. Budak BLFF, benarkah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ya, benar, Tuan. Dan pada waktu siang yang tersebut itu kamu makan sedikit pisang berangan, kemudian kulitnya yang kamu tidak tahu nak makan, kamu buang ke dalam sampah dan tersedia oleh pihak berwajib tapi tidak masak pintunya. Ya, benar sekali, Tuan. Dan kamu sedar bahawa bertugas membaiki pintu tersampah itu bukan tugas kamu? Ya, Tuan. Lalu kulit pisang yang kamu membuang ke dalam sampah itu adalah satu perbuatan yang sudah cukup memperlihatkan kesalahan sidik kamu, malah kamu telah menunjukkan contoh yang baik. Benar sekali, Tuan. Pendakwa raya bangun dan membantah. Yang Arif, peguam bela cukup mentadbirkan kenyataan. Yang Arif, soalan saya belum tamat. Saya harap pendakwa raya tidak mengganggu perjalanan mahkamah. Pendakwa raya diminta bertenang dan kembali ke tempat duduk. Yang Arif, saya sambung kembali soalan saya. Ya, Encik Budak, setelah kulit pisang itu kamu buang ke dalam sampah, maka datanglah seekor kambing yang teramat lurus dan lapar lalu makan sisa buangan di dalam sampah itu dengan rakusnya.
sehingga kulit pisang itu telah tercampak keluar ke dalam raya. Pendakwa raya bangun membantah lagi. Yang Arif, ujar peguam beza tidak logik, tak masuk akal sama sekali. Kami yang lapar tidak makan kulit pisang dan mengaisnya keluar. Yang Arif, saya minta pendakwa raya tidak mengganggu jalanan mahkamah. Hakim mengeluarkan kad kuning. Satu kad kuning untuk pendakwa raya, sila duduk. Ya, penguam bela, sila teruskan. Yang Arif, saya sama kembali di sekolah saya. Adapun kami ada sangat sulit dan dapat hidup bersama dan detailnya sehingga mati mesti sudah menjadi kabut dan benar-benar. Ini menyebabkan kami itu tidak nampak kulit pisang sehingga kita tidak melihatnya masalah kekembaran yang itu ke atas jalan raya. Malam tak berbau, seorang nenek yang sedang berjaga makan dulu sambil tertutup dan cabut kayu. Nenek tua itu terpijak kulit pisang dan jatuh sampailah ajalnya dia pun mati. Dengan ini, jelas bahawa bulat pelepeh tidak terbalik dalam soal ini yang bersalah bukannya bulat tapi kambing kurus. Oleh sebab itu, bukan bulat yang harus dihukum, sebaliknya kambing kurus yang perlu dihukum. Ya, yang mulia, saya kira fakta ini cukup jelas dan tidak mengagukan. Dan saya mohon Mahkamah Yang Mulia menggunakan keadilan yang dengan membebaskan bulat pelepeh dan bertuduhan membunuh secara tidak sengaja tanpa syarat. Sekian hujah-hujah saya, mohon pertimbangan yang ambil dalam hakim. Terima kasih. Ya, pendakwa raya ada hujah-hujah yang ditambah. Pada hemat saya, bulat belepeh ialah pihak yang bertanggungjawab dalam kes ini. Kalau bulat tidak membuang kulit pisang, maka kambing tidak boleh mengaisnya ke jalan raya dan seorang nenek tua tidak akan memintaknya. Atas alasan itu, saya mohon Mahkamah Keadilan ini menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya ke atas bulat belepeh. Sekian Arif. Ya, penguam bela. Kalau ada hujah-hujah tambahan, dipersilakan. Ya, yang mulia, saya tegaskan kembali hujah saya bahawa budak pelepeh adalah membuang kulit pisang ke tempat yang wajar dengan betul. Maka dengan itu senyatalah budak pelepeh tidak melakukan apa-apa kesalahan. Dalam soal ini, yang kami yang salah ialah kami itu bukannya budak pelepeh. Sekian hujah saya. Pendakwa raya, ada apa-apa lagi? Mahkamah ini untuk manusia, bukan untuk binatang. Macam mana kita nak hukum kambing? Setiap binatang peliharaan mesti ada tuannya. Tuan empunya kami itulah yang perlu dihukum. Kalau tidak ada yang mahu mengaku, Maka kami itu harus menjadi hak milik pihak yang berwajib. Sudah. Hujah kamu berdua sudah selesai. Harap bertenang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah meneliti hujah-hujah daripada kedua-dua belah pihak, Mahkamah dengan ini mengambil kesimpulan bahawa pendakwa telah gagal mengaitkan kes ini dengan tertuduh dan sebaiknya penguat bela telah dapat meyakinkan mahkamah tanpa keraguan bahawa budak belepeh tidak melakukan kecuaian dan seterusnya dibebaskan daripada tuduhan membunuh Mehdi Jali secara tidak sengaja. Tertuduh satu mengucapkan terima kasih kepada peguam bela dengan gaya penuh kesyukuran. Dan atas kuasa yang ada pada saya mengeluarkan perintah supaya tuan kambing itu dicari sampai dapat. Kalau tidak ada yang mengaku, maka kambing itu menjadi milik pihak yang berwajib. Dan perintah juga dikeluarkan supaya pintu tong sampah itu dibaiki segera oleh pihak yang bertanggungjawab. Mahkamah berehat selama 2 minit. Tertuduh satu keluar. Sementara itu, hakim, pegawai dakwa raya dan penguat bela berehat dengan aksi masing-masing. Kemudian, penguat bela keluar. Muzik selingan dikumandangkan. Setelah seketika, pengawal masuk mengambil tempat dan alunan muzik dimatikan. Tempoh sudah tamat. Mahkamah kembali bersidang. Hakim, pegawai bela dan pendakwa raya mengambil tempat masing-masing. Tertuduh 2 diminta masuk. Tertuduh dua melangkah masuk dengan iringan muzik. Sila akad sumpah. akal hukum diterangkan ikuti bekas hukum pokok. Akal kata bergerak tanpa berkenakal. Seisi mahkamah ketawa kecuali hakim. Seisi mahkamah sunyi. Siang. Siapa nama kamu? Akal buku, akal buku, akal buku. Asal dari mana? Akal buku, akal saka dan kaliti buku buku. Pegawai, Ya, Tuan Hakim. panggil penterjemah. Baik, Yang Arif. Penterjemah diminta masuk dengan segera. Penterjemah masuk dengan agak lambat sambil membetulkan kain sarung dan tali lehernya. Kenapa lambat, wahai penterjemah?
dengan melapor Tuan Hakim keselamatan calon juru. Wah, kelupi. Itu kan bukan yang peluang. Tapi saya jumpa dalam Bitcoin. Sambungkan pembicaraan. Teruskan sini. Baiklah Yang Arif, bahawasanya kamu, akhirnya kamu ketangkap pada 20 Mac 1988 telah dituduh mencuri seekor buku baru subsidi milik Kerajaan Malaysia dari sekolah JKK Hulu Dungun. Ya, Akiko Nokomotoko. Apakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan atas kamu? Akan buku taka, patah-haka, istri tilaka, berkorokok, buku sikit-sikit. Yang Arif, ada pun aku diri yang bernama Akini Komotoko atau ringkasnya Akinomoto ini tidak faham akan istilah bersubsidi. Pendakwa raya, harap perincikan istilah baru subsidi yang tidak difahami oleh Akinomoto. Ya Yang Arif, mohon tempoh dulu hanya untuk merujuk kamu. Pendakwa raya membuka buku besar dan beraksi membelek kandungannya dengan teliti. Yang Arif, adapun produk itu menurut kamu The Urban Dictionary of the Modern English for the Leisure Word, terbitan syarikat cetak rongkang sendirian berhad. Adapun istilah baru itu dapatlah diperincikan sebagai is a kind of animal which have a short tail and their body is full with bulu and like to eat bananas and many people call monkey. Adapun makna subsidi itu menurut kamu yang sama muka surat 300 ringgai 2 baris 5 dari bawah. Dapatlah diperincikan sebagai maknanya is a subsidy that's all. Ya Tuan Hakim. Well done, well done. Apakah kamu sudah faham wahai Akinomoto? Akan buku, makan gigi, perut, maka-haka, daka-laka-laka. Sedangkan buku, buku loko, maka-haka-sasa, maka-liki, siapa. Adapun katanya bahawa dia semakin tidak faham dan meminta pihak pendakwa menggunakan bahasa Melayu. Ya. Saya juga sudah lupa kita sudah merdeka selama 30 tahun. Seharusnya kita menggunakan bahasa Melayu, bahasa kebahasaan kita di dalam mahkamah yang mulia. Ya, pendakwa raya, sila uraikan menurut bahasa Melayu. Perintah dijunjung dia Yang Arif. Adapun istilah baru itu menurut kamu yang tersebut itu dan apabila diterjemahkan maknanya ialah sejenis binatang yang memiliki ekor pendek dan badannya penuh dengan bulu. Bulu. Dan ia sangat suka makan pisang. Sama dengan Habis Tuan. Istilah subsidi itu pula apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lama, artinya subsidi disebut sebagaimana diajar SABSIDI. Dan kalau menurut bahasa Melayu baru yang baku, artinya subsidi disebut SUBSIDI. Sekian adanya. Wassalam. Cakap. Apakah kamu sudah faham wahai Akinomoto? Maka-haka, sikit-sikit. Adapun Akinomoto itu berkata bahawa dia faham sikit-sikit Tuan. Sikit-sikit, kira bolehlah. Jadi Akinomoto, apakah kamu mengaku bersalah? Akan buku, maka-haka, buku, taka-loko, taka-siki, akan buku, loko, taka-haka, sikit-sikit. Adapun Akinomoto berkata bahawa dia mengaku salah Tuan, tapi katanya dia mahu bercakap sedikit. Dibenarkan, tapi sikit saja tak. Iki biku, berkerokok, iki-iku, suku doro, akan biki. Daka akan buku, loko akan loko yako, daka biku-biku akan isi, iki-iku yako. Adapun Akinomoto berkata bahawa ibu guru itu sudah pernah hamil dan dia mahu berbalik ibu guru itu kepada yang berhak dan mahu memelihara anak. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah mempertimbangkan dengan penuh adil dan saksama, maka saya dengan kuasa yang ada pada saya dengan ini memerintahkan Akinomoto memelihara ibu baru itu sehingga selamat melahirkan anak. Kalau anaknya jantan, namakan Makya. Kalau anaknya betina, namakan Mentasah. Lalu apabila habis tempoh pantangnya selama 40 hari, tak termasuk cuti am dan cuti ganti, maka ibu baru itu harus dipulangkan kepada yang berhak. Dan sebagai dendanya, sehingga anak baru itu mencapai umur akhir balik, maka Akinomoto terpaksalah membajak kelapa dengan anak baru menjadi tuan. Sekian. Muzik selingan dikumandangkan sebagai isyarat bahasa adegan drama ditamatkan.